Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda semua. Anda pertemukan saya Hafizal Zaman dan juga rakan tugas Hafiz Rosli. Seperti biasa di awal pagi kita akan bawakan perkembangan terkini berkaitan COVID-19 dan juga perkembangan-perkembangan lain yang berlaku dalam dan juga luar negara. Tapi sebelum itu kita nak bawakan kepada anda angka korban. Berita buruk dululah kita mulakan. Angka korban akibat COVID-19 ini di seluruh dunia terus meningkat dengan pertambahan lebih kurang dalam 5,000 kes dalam tempoh 24 jam lepas. Dan jumlah keseluruhan yang maut akibat COVID-19 itu kini telah melebihi 237,000 kes. Dan ini adalah menurut data daripada Johns Hopkins University. Sebanyak 5 negara catat lebih 20,000 kes maut. Amerika Syarikat kekal sebagai negara dengan angka korban yang paling tinggi dan satu-satunya negara yang ada 64,000 kes kematian. Pertambahan lebih kurang dalam 2,000 kes. Negara kedua dan juga ketiga paling teruk catat angka kematian adalah Itali dan juga UK yang mana masing-masing 28 dan juga 27,000 kes. Manakala Perancis dan juga Sepanyol kini berada di tangga ataupun kedudukan negara paling teruk terjejas 4 dan juga 5 yang mana angka korbannya telah pun mencatatkan 24,594 dan Sepanyol 24,543. Negara lain masih merekodkan angka kematian di bawah 8,000 kes seperti yang anda saksikan di Johns Hopkins University laman webnya yang seperti kami paparkan sekarang, Fizik. Dan kita juga ingin melihat dari segi jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di seluruh dunia di mana juga terus meningkat dengan jumlah kumulatif melepasi 3.32 juta orang, pertambahan 60,000 kes lagi. Dan data daripada Johns Hopkins University menunjukkan 8 negara mempunyai angka positif melebihi 100,000 kes di mana Amerika Syarikat satu-satunya negara yang mempunyai angka jangkitan melebihi 1 juta dengan keseluruhan 1.09 juta kes. Sepanyol dan Itali masing-masing melepasi angka 200,000 kes jangkitan dengan keseluruhan 213 dan 207,000 kes. Sementara United Kingdom dan Perancis menjadi negara keempat dan kelima yang mempunyai kes jangkitan antara tertinggi dengan 178 dan 167,000 kes. Dalam hal itu, Jerman dan Turki pula masing-masing merekodkan kes positif kepada 163 dan 122,000 kes. Rusia menjadi negara terakhir dengan angka jangkitan melepasi 100,000 yang mana secara keseluruhannya 114,000 kes. Jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh di seluruh dunia kini mencapai 1.04 juta. Dan wabak itu kini telah pun menular di 187 buah negara. Ya, betul tu. Dan kalau kita nak bawakan perkembangan COVID-19 di dalam negara, seperti kita tahu setiap petang Kementerian Kesihatan tidak pernah gagal untuk melaporkan kepada kita statistik-statistik semasa. Penting untuk kita ketahui kerana kita akan melihat PKP fasa yang keempat ini, kita akan ada pertambahan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan dalam pada itu, kita melihat kepada 3 fasa pertama dijalankan, PKP 1, 2 dan 3. Yang mana ketiga-tiga ini, kita telah pun berjaya flattening the curve, lengkungkan. Kita catat angka penurunan daripada 3 digit, sekarang kita ada 2 digit. Dan PKP fasa keempat ini, seperti yang Perdana Menteri katakan, ia adalah proses mitigasi yang mana kita akan melihat kepada pembukaan ekonomi seperti mana yang dibuat di negara-negara Eropah seperti di Itali, Sepanyol, Jerman dan sebagainya. Tapi dia ada konsekuensi dia. Tapi yang tu saya kita bincangkan. Kita lihat dulu angka kematian COVID-19 di negara ini, Malaysia, semalam mencatatkan lebih kurang dalam satu lagi kematian dan jumlah keseluruhannya adalah 103. Kita dengar apa kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah mengenai perkara tersebut. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 103 kes, iaitu bersamaan dengan 1.69% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-103 iaitu kes 5,441 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit parah. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 iaitu kes 4,818. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 14 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 30 April 2020 jam 4 petang.
Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Dan jika dapat kita saksikan juga, semalam kita dapat saksikan satu kematian baru dicatatkan, dan di Malaysia saja semalam juga telah dicatatkan 69 kes baru di mana 12 kes melibatkan kes import. Anda dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang, di mana kes sembuh baru adalah sebanyak 39, menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia adalah 6,071 dan juga kes sembuh adalah 4,210, kes kematian adalah 103 dan juga kes yang masih aktif dan ini kita dapat saksikan adalah 1,758. Dan ini adalah perincian daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin melihat jika semalam sewaktu perutusan khas daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menjelaskan, telah pun mengumumkan beberapa sektor ataupun beberapa premis dibenarkan beroperasi, dan kata KKM sendiri meskipun premis ataupun lokasi kerja dibenarkan beroperasi mulai 4 Mei ini, iaitu garis panduan yang ditetapkan perlu diikuti oleh semua pihak. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham berkata, jika ianya gagal dipatuhi sehingga mengakibatkan gelombang baru jangkitan COVID-19 dan ada kemungkinan lokaliti itu akan ditutup di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Kita saksikan apa yang dikatakan ini. Memantau dari segi penguatkuasaan, dan penguatkuasaan akan dipastikan oleh contohnya kalau restoran bawa PBT dan sebagainya. Jadi kita akan lihat pada penguatkuasaan pada setiap agensi dan juga kementerian yang melaksanakan tersebut. Yang pasti mereka kena patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau mereka tidak patuh, jadi kita akan lihat tindakan kita. Kalau ada kes, contohnya penularan kes di suatu kawasan ataupun satu lokaliti, kita akan menjalankan EMCO, iaitu kita akan tutup kawasan tersebut dan kita akan laksanakan saringan, dan kita pasti akan mengasingkan mereka yang positif dan juga kuarantinkan mereka yang ada close contact di lokaliti tersebut, sama ada di satu kilang ataupun sebagainya. Okey, semalam kecoh satu Malaysia, Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat akan bermula pada 4 Mei ini. Banyak cerita-cerita. Ada yang menyokong ekonomi dibuka semula, ada yang membantah ekonomi dibuka semula, dan juga pelbagai aktiviti-aktiviti dibenarkan beroperasi seperti biasa. Tapi dalam masa yang sama kita nak melihat dalam pelbagai aspek. Sebelum itu, kita dengarkan apa kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana perinciannya? Sebahagian besar daripada aktiviti ekonomi dan sosial akan dibenarkan, kecuali beberapa aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai dan mendedahkan orang awam kepada risiko jangkitan wabak COVID-19 yang masih tidak dibenarkan. Okey, antara isu yang berbangkit semalam, persoalan-persoalannya adalah satu daripada kebimbangan orang awam itu. Kalau kita lihat di laman media sosial Facebook, Twitter dan Instagram, kesemuanya menyatakan bahawa menyatakan kebimbangan mereka sekiranya berlaku kluster-kluster lain. Kita tak nak nanti kalau berlaku kluster tu kan di hospital nanti, awak kluster apa? Saya kluster kedai makan. Saya kluster LRT. Itu yang orang tak nak. Dan salah satunya perkara yang dibangkitkan adalah kalau kata kedai makan itu dibuka dengan SOP yang ketat walaupun, tapi siapa yang akan memeriksa SOP tersebut? Kalau kata pegawai-pegawai penguatkuasa akan memeriksanya, adakah pegawai penguatkuasa itu mencukupi untuk melihat kepada semua kedai makan yang ada di seluruh negara? Dan yang keduanya adalah balik kampung. Kita tahu kita nak Ramadan ni nak pergi kepada raya. Kalau kata balik kampung beraya tidak dibenarkan, tapi kalau kampung itu dalam negeri yang sama, wilayah yang sama, adakah boleh beraya? Tapi saya melihat kepada jawapan daripada Majlis Keselamatan Negara yang mengenai sama ada boleh raya ataupun tak sekiranya berada dalam kawasan atau wilayah yang sama, ia akan diberitahu kelak. Ia masih lagi belum dapat dipastikan, tetapi melihat kepada sekiranya ia dibolehkan, berapa ramai sebenarnya boleh berada dalam satu-satu kawasan itu? Adakah seperti yang dinyatakan kalau nak bersenam boleh dibolehkan tetapi perlu bawah 10 orang,
Perkara-perkara seperti itulah. Dan kita bercakap mengenai raya. Raya ni, momen-momen yang kita nak create daripada raya ni adalah dengan bersalaman, dengan peluknya, dengan ciumnya. Jadi kita melihat kepada beberapa aspek yang WHO katakan kalau nak longgarkan sekatan, ada nasihat-nasihat yang dinyatakan oleh WHO, antaranya kawal penularan. Masyarakat itu dididik dengan norma-norma baharu yang dinyatakan. Kalau kita lihat perkembangan mengenai mereka yang masih lagi melanggar perintah kawalan pergerakan itu, masih lagi ramai, masih lagi yang telah pun didakwa ataupun dikenakan kompaun denda di mahkamah itu. Dan adakah kita melihat kepada perintah kawalan pergerakan ini, bersyarat ini boleh dipatuhi oleh semua orang, dan istilah perintah kawalan pergerakan bersyarat ini perlu diterjemahkan bagaimana, adakah PKP itu masih berjalan, kerana orang ramai sedang pun berfikir yang apabila dilanjutkan sehingga pada 12 Mei, mereka semua telah pun bersedia untuk menghadapi sehingga 12 Mei. Tetapi apabila ekonomi itu dibuka pada 4 Mei ini, mereka melihat bahawa perkara yang mereka lakukan sebelum ini, duduk di rumah dan sebagainya, ia takut menjadi perkara yang sia-sia. Dan siapa yang paling penting sekali, siapa yang akan memantau perintah kawalan pergerakan bersyarat ini? Itu yang saya rasa mungkin boleh dijelaskan oleh pihak kerajaan sendiri. Dan tapi apapun, saya lihat apa yang dinyatakan oleh kerajaan ini, ia menurut nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, menurut kepada nasihat kepada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham. Dan saya rasa melihat kepada perkembangan ini, mereka melihat untuk ekonomi itu dibuka semula. Sebab kita tahu tempoh PKP ini adalah sangat-sangat sengsara untuk peniaga kecil dan juga sederhana, mereka golongan-golongan penjaja yang gaji hari, yang bekerja sendiri, dan itulah yang mereka concernkan sekarang ini. Sebab apa? Sebab semalam PM juga ada nyatakan Fizi, mungkin Fizi ada laporannya mengenai kerugian yang dihadapi oleh negara sehari ada berapa, dan kalau dilanjutkan sehingga beberapa tempoh ada berapa bilion yang kita rugi, Fizi. Dan ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri, iaitu negara mengalami kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit setiap hari sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah pun bermula sejak 18 Mac yang lalu, dan di mana sehingga daripada 18 Mac sehingga semalam difahamkan jumlah kerugian adalah sebanyak 63 bilion ringgit. Jadi kita dapat tahu, kita dapat saksikan dari segi PKP ini banyak perusahaan-perusahaan terpaksa menangguhkan perniagaan mereka, seperti perusahaan mikro, seperti perusahaan kecil dan sederhana, dan juga pelbagai lagi perusahaan di industri-industri penerbangan juga nampak yang terkesan. Dan kita juga ingin bawakan perkembangan mengenai apa yang dikatakan oleh PM ini. Kita saksikan dulu dari segi kerugian 2.4 bilion ringgit sehari. Dan jika PKP berterusan untuk tempoh sebulan lagi, negara kita akan kerugian 35 bilion ringgit lagi, menjadikan jumlah keseluruhan kerugian kita 98 bilion ringgit, hampir 100 bilion ringgit. Baik, jadi istilah PKPB ini masih lagi baru bagi semua rakyat Malaysia. Nampaknya masih lagi ramai yang tidak mengetahui mengenai apa agaknya aktiviti ataupun apa agaknya dari segi ekonomi ataupun perusahaan sektor-sektor ekonomi yang boleh dibuka bermula daripada 4 Mei ini. Dan kita nak kongsikan kepada anda, melihat ke paparan skrin anda sekarang, iaitu ini adalah senarai aktiviti yang masih tidak dibenarkan. Selain daripada apa antara aktiviti ekonomi yang disenaraikan dalam ini, maknanya ia boleh beroperasi seperti biasa. Dan ini kata daripada Majlis Keselamatan Negara MKN mengesahkan ataupun mengeluarkan senarai aktiviti-aktiviti ini. Anda bersaksikan antaranya adalah melihat kepada hiburan dan juga riadah, terdapat perinciannya, perayaan perarakan perhimpunan, apa yang tidak dibenarkan lagi, persidangan dan juga pameran, pendidikan, sukan, aktiviti sosial, pengangkutan, perniagaan berpremis, kemudahan penginapan berpusat pekerja, pemasangan dan perniagaan jentera dan banyak lagi. Dan juga dapat saksikan di sini adalah kedai pakaian dan aksesori fashion serta dobi, khusus dobi lain diri, aktiviti melipat pakaian. Dan ini masih lagi tidak dibenarkan beroperasi. Anda boleh saksikan sekiranya anda terlibat dalam aktiviti ekonomi ini. Dan juga kita nak bawakan perkembangan seterusnya, Fiji. Ya, betul-betul. Melihat kepada aktiviti yang tidak dibenarkan ini, sebenarnya
semua aktiviti ini adalah aktiviti ataupun perkara yang sukar, satu untuk mengamalkan penjarakan sosial, dan yang keduanya adalah aktiviti-aktiviti yang melibatkan perhimpunan ramai. Dua benda ni kalau tak dapat nak laksanakan, kita tak boleh buat aktiviti tersebut. Jadi ini adalah senarai, mungkin ini senarai pertama yang dikeluarkan oleh MKN. Kita mungkin akan bersedialah untuk menerima senarai-senarai baru, sebab kita akan melihat kepada perkembangan ataupun data statistik kes-kes penularan itu di mana dan sebagainya, bagaimana ia menular. Itu akan disampaikan oleh KKM ataupun MKN sebentar saja ketika nantilah. Dalam fasa-fasa yang berikutnya. Fasa-fasa berikutnya. Susah saya nak cari perkataan tu. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama, kita nak, seperti yang saya katakan tadi, WHO katakan bahawa peranan komuniti itu, adakah kita semua terdidik dengan normal-normal baharu ini? Kita nak hadapi raya. Kalau kata raya itu dibenarkan dalam sesebuah wilayah ke, dalam sesebuah mukim tu, daerah ke apa semua tu, adakah kita dapat mengamalkan penjarakan sosial? Adakah kita dapat mengikuti normal-normal baharu itu? Jadi kita dengarkan apa kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya masyarakat kita tidak panik dan menyerahkanlah dalam berdepan dengan COVID-19. Katanya, kepercayaan kepada petugas Barisan Harapan, masyarakat dan juga ketua keluarga perlu mainkan peranan masing-masing. Kita dengar. Saya faham saudara-saudari agak bimbang apabila sektor-sektor ekonomi kita mula dibuka. Ramai yang akan keluar rumah untuk bekerja. Mereka akan berada di mana-mana, di jalan raya, di stesen LRT, di stesen minyak, di dalam bas, dalam Grab, di restoran, di pasar raya dan di tempat-tempat lain. Virus COVID-19 ini tetap ada di luar sana dan risiko terkena jangkitan sentiasa ada. Saya juga bimbang kali ini. Apapun, jangan panik dan kita jangan mengalah. Saya yakin dengan kemampuan para petugas Barisan Harapan kita untuk menjalankan tugas mereka membendung wabak ini. Jadi semua ni bergantung kepada tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Malaysia. Kalau kita berjaya duduk di rumah sehingga sekian lama, dan inilah masanya untuk kita berjaya juga amalkan normal-normal baru ketika virus ini masih lagi berada di sekeliling kita, ditambah pula vaksinnya masih lagi dalam kajian, belum ada lagi seluruh dunia. Setakat ini yang kita tahu, laporan-laporan yang kita dapat adalah ia masih dijalankan pada peringkat klinikal. Mana kata dijalankan, ada setengah yang dah pun disuntik kepada manusia, ada setengah yang masih lagi pada peringkat suntikan kepada haiwan-haiwan untuk melihat keberkesanan vaksin tersebut. Kerana apa? Kerana kita tak mahu jadi seperti negara Jerman. Jerman kalau sejak beberapa hari lepas menyaksikan peningkatan selepas mereka melonggarkan sekatan. Begitu juga dengan wilayah di Hokkaido, Jepun. Kedua-dua tempat ini mencatatkan peningkatan selepas kelonggaran itu diberikan. Mana kata apa? Mana kata kemungkinan besar terdapat normal baharu yang tidak dipraktikkan oleh masyarakatnya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, saya percaya kita semua daripada golongan yang cerdik pandai, ada akal dan juga fikirannya, kita boleh lakukan ini. Tengok bagaimana normal baharu itu dipraktikkan di negara-negara yang telah pun mencapai penurunan kes. Dan satu lagi perkara yang kita boleh sampaikan ataupun boleh kita pelajari daripada negara seperti New Zealand, negara seperti Australia yang telah pun mencatatkan kes-kes penurunan yang semakin hari semakin turun. Okey, baiklah Hafizi, mungkin banyak lagi kita bawakan di extraordinary.com, tapi sebelum itu kita nak rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Baik, jika semalam kita dapat saksikan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun menyatakan pembukaan ekonomi secara berperingkat, dan ada juga sektor-sektor yang masih lagi belum beroperasi, dan juga kita ingin menyentuh bagaimana agak sebenarnya dari segi rakyat ataupun masyarakat ingin bergerak ke tempat kerja. Jadi kerajaan juga telah pun mengumumkan untuk
ataupun mulai 4 Mei ini semua perkhidmatan pengangkutan awam akan kembali beroperasi seperti sebelum pelaksanaan PKP iaitu pada 18 Mac dan menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, ia berikutan keputusan kerajaan untuk membuka semula ekonomi negara secara berperingkat. Dan terdapat juga beberapa SOP yang telah ditetapkan kepada pengendali perkhidmatan pengangkutan awam ini supaya memastikan orang ramai menjalankan penjarakan sosial dan juga memastikan dari segi saringan kesihatan ataupun mengecek ataupun memeriksa ataupun menyaring suhu mereka supaya mereka tidak lebih daripada suhu yang dibenarkan iaitu mereka dalam keadaan demam dan sebagainya, dan juga turut perlu disediakan dari segi sanitasi dan sebagainya. Dan juga kita ingin melihat berdasarkan kepada pembukaan ekonomi ini secara berperingkat ini, ramai juga yang tertanya-tanya bagaimana sekiranya terdapat masih lagi roadblock ataupun sekatan jalan raya yang masih lagi banyak kalau kita dapat saksikan pada ketika ini. 800 lebih. Ya, jadi ia akan menyebabkan kesesakan kepada mereka yang ingin pergi ke kerja. Dan ini kata daripada Ketua Polis Negara sendiri, iaitu sebahagian lokasi sekatan jalan raya di seluruh negara diatur semula ke lokasi lebih strategik, dan beliau berkata ia susulan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB yang diumumkan Perdana Menteri, dan sebahagian sekatan jalan raya dirombak dan dialihkan ke lokasi strategik termasuk bagi menyekat pendatang tanpa izin, dan beliau akan memastikan atau pasukan memantau akan ditambah bagi memastikan orang ramai mematuhi penjarakan sosial. Dan itu melihat kepada sekatan jalan raya dan juga melihat kepada dari segi pengoperasian pengangkutan awam untuk orang ramai atau untuk masyarakat untuk pergi bekerja. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada semalam ada banyaklah salah faham isu-isu dibangkitkan mengenai ban negara Malaysia dan terdapat persoalan siapa yang perlu disalahkan lah. Tapi sekarang ni bagi saya tiada siapa yang perlu disalahkan, tak perlu nak cari salah siapa-siapa pun. Kita sekarang ni tengah menghadapi satu situasi yang mana tak pernah terjadi dalam sejarah negara, tak pernah terjadi dalam sejarah dunia. Jadi segala SOP ataupun segala prosedur yang dikuatkuasakan, ada kalanya kita perlu rombak semula, ada kalanya kita perlu melihat semula kepada beberapa aspek supaya ia berjalan lancar. Dan semalam Bank Negara Malaysia menyatakan bahawa tanggapan orang ramai tentang jumlah bayaran balik pinjaman sewa beli tidak boleh hire purchase, tidak boleh diubah adalah tidak benar. Dalam satu kenyataan, BNM berkata tanggapan itu sedikit sebanyak mungkin disebabkan oleh ilustrasi pengiraan yang mereka tunjukkan dalam versi awal soalan lazim menggunakan beberapa andaian dan juga caveat. Dan BNM kata ia kemudian mengeluarkan contoh pengiraan tersebut kepada FAQ. Itu kemudian institusi keuangan menyediakan contoh pengiraan mereka masing-masing. Tapi bagi saya isu mengenai perkara ini harus kita ataupun peminjam-peminjam di luar sana menghubungi pihak bank masing-masing untuk dapatkan penjelasan yang betul-betul punya. Kita tak nak tengok salah siapa dekat peringkat nasional ni, tapi kita nak melihat kepada inisiatif kita sendiri untuk pergi ke hubungi bank masing-masing untuk melihat bagaimana penjelasannya sepatutnya untuk mereka yang membuat pinjaman kereta dan sebagainya. Okey, dalam masa yang sama kita ada dua berita best yang nak bawakan kepada anda. Satunya adalah mengenai seorang pelajar yang berusia baru saja 20 tahun, anak muda menerima beasiswa daripada pentadbiran aeronautik dan juga angkasa negara NASA, geng. Azhar Ali namanya, dia melayakkan diri dalam kalangan 1% skor terbaik dalam cabaran mereka cipta sut angkasa lepas untuk ke planet Marikh. Ini bukan movie tau, ini betul-betul. Menerusi Twitternya, Azhar mengakui terkejut selepas dimaklumkan menerima beasiswa untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah oleh NASA. Dan dalam NASA Artemis Engagement 2020, lebih 3 juta peserta perlu mereka cipta sut angkasa untuk program Artemis, iaitu program di mana NASA akan menghantar angkasawan lelaki dan wanita ke bulan pada 2024. Perkongsian Azhar ini mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menyifatkan kejayaan itu sebagai satu kebanggaan negara dan mendoakan Azhar terus berjaya. Antara lain, Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi Khairi Jamaluddin juga turut mempelawa Azhar untuk menyertai Musti serta para saintis muda untuk dapatkan beasiswa berprestij kementerian itu. Ini satu perkembangan yang baik. Sekarang kita dah ada seorang angkasawan dan sekarang ini kemungkinan besar kita akan melahirkan seorang saintis yang berkhidmat di NASA. Tapi apapun, perkembangan ini akan kami bawakan di astroaudio.com. Ini umur baru 20 tahun Baru 20 tahun Hafizi. Ini satu perkembangan ataupun bagi saya satu kejayaan yang besar untuk seorang anak muda ketika
mana kita sangat-sangat dambakan, sangat-sangat dahagakan idea-idea baharu daripada anak-anak muda di Malaysia ini, Hafizi. Dan ini satu perkembangan yang menarik juga kita nak kongsikan kepada anda semua. Ketika PKP ini, jika sebelum ini kita dapat saksikan dari segi jumlah harimau Malaya di negara kita semakin berkurangan hari demi hari disebabkan oleh pembalakan ataupun mereka kehilangan habitat mereka dan juga oleh pemburuan haram. Dan ini satu perkembangan yang menarik iaitu harimau Malaya lahirkan 3 anak di Zoo Taiping. Menurut daripada kenyataan Zoo Taiping and Night Safari ZTNS, beliau ataupun kenyataan itu berkata menerima kelahiran 3 ekor anak harimau Malaya yang jantinanya masih belum dikenal pasti dan berat anak harimau Malaya yang dilahirkan pada 12 April itu dianggarkan seberat 700 gram hingga 900 gram. Ia dilahirkan oleh ibunya seekor harimau Malaya dewasa berusia 11 tahun yang turut dilahirkan di Zoo Taiping dan Night Safari pada 2009 dan ia sekaligus memberikan satu kelegaan kepada semua pencinta haiwan dan juga semua pencinta alam bahawasanya kita dapat kekalkan dari segi jumlah ataupun populasi haiwan ataupun harimau Malaya ini supaya ia tidak pupus dan di mana jika ia ditempatkan di zoo maka ia perlulah dijaga ataupun diuruskan dengan baik supaya tiada berlaku dari segi kematian dan sebagainya dan sekaligus akan menyebabkan berkurangnya jumlah harimau Malaya yang kita dapati ini merupakan satu ikon kepada negara kita. Jika kita dapat saksikan di jatah negara kita juga terselah harimau Malaya. Jadi ia untuk tatapan pada masa akan datang sekiranya harimau Malaya tidak ada lagi di Malaysia, maka generasi akan datang juga tidak dapatlah menyaksikan harimau Malaya ini. Dan seterusnya apa perkembangan FVG sebelum kita berakhir? Ya, betul tu. Sebelum saya bawakan perkembangan seterusnya, ingin saya bincangkan mengenai harimau Malaya lagi yang mana kalau kita lihat statistiknya di Malaysia sekarang ini kurang daripada 200. Ini adalah kajian yang dibuat dan target kita dalam tempoh 5 tahun kita nak capai 500 ekor. Jadi tugas kita semua adalah untuk memastikan perkara ini dapat dicapai. Dalam masa yang sama, penguatkuasa perlu dilakukan di seluruh negara untuk kita mengesan siapa yang duk tembak harimau Malaya, buat ambil dia punya kulit untuk dijadikan pelbagai barangan-barangan tu. Itu perkara-perkara yang perlu kita perhatikan, Hafizi. Okey, saya rasa Warni Pagi berakhir di sini. Banyak yang perkongsian yang anda boleh saksikan di astrooni.com. Sebenarnya banyak sangat cerita-cerita best di astrooni.com ni. Dan jangan lupa download aplikasi Astro Awani. Kita akan memberikan notifikasi setiap breaking news apa semua. Semua kita akan paparkan di gadget anda semua dan teruskan bersama kami di Astro Awani. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafizal Zaman. Kita jaga kita. Kita mesti menang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.